Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk fiqh sirah kita akan sambung perkara yang keberapa F tu, Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ni muka surat 70 muka surat 70. Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barakah. Ketika itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Dia bermaksud, jadi musafir ini, dalam musafir ini destinasinya adalah untuk menziarahi kubur suaminya Abdullah di Madinah, yang mana pada masa ni nama dia Yathrib lagi pada masa ni nama dia masih lagi Yathrib. Kemudian tinggal beberapa lama di Madinah, yang mana perkara ini telah meninggalkan kesan tersendiri pada memori peribadi seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam perjalanan pulang ke Makkah, Aminah telah sakit. Ni sakit ni dalam perjalanan ketika hendak pulang daripada Madinah ke Makkah itu. Jadi sakit dia tu semakin parah, dan bila dia sampai di sebuah tempat yang bernama Abwa, beliau meninggal dunia di sana dan dikebumikan di sana. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, daripada Mekah Madinah, kita akan jumpa lah nama tempat ni. Dia ada signboard Al-Abwa dia tulis. Jadi setengah-setengah, tapi biasanya tak berhenti lah, dia lalu gitu sajalah. Kalau nak berhenti tu dia ada kos lain pula tu. Cuba tengok muka apa ni, nota 86 itu. Cuba kita tengok Abwa tu. Ni secara ringkas ni. Sebenarnya dalam internet tu ada dia buat lokasi dia tu, kawasan itu. Jadi Abwa ni sebuah perkampungan, sampai sekarang pun masih ada lagi, dan nama ni dikekalkan, masih nama Abwa lagi, yang mana ia terletak di bahagian timur kota Masturah. Ni kira dilalui perjalanan antara Mekah dan Madinah, mana jaraknya 25 km daripada Madinah. Sementara jarak antara Mekah dengan Masturah tu sekitar 235 km. Maknanya lebih dekat pada Madinah lagi lah. Baik, di tempat bernama Abwa itu terletak kubur ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh rujuk dalam beberapa kitab lah. Mu'jamul Amkinah, Al-Waridah fi Sahihil Bukhari, kamus tentang tempat-tempat bersejarah yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih dia. Sebenarnya ada khusus kalau dengan saya tu ada beberapa, dia panggil Atlas Hadis. Atlas Hadis ni maknanya atlas tempat yang disebut dalam hadis. Mana setiap tempat disebut dalam hadis kita boleh rujuk. Qaum khusus. Maknanya dalam agama kita ni, kalau berkait dengan Quran, berkait dengan hadis, dia ambil kira semua, sehingga buat kamus. Mana-mana tempat yang disebut dalam hadis, tu dibuat atlas. Tiga atlas Cuma ada ngana dalam bentuk PDF lah kalau nak, boleh. Cuma dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tak apa sebab dia tunjuk gambar tu, tak kira Arab gambar, boleh kenal gambar. Cuma tulis dia tu masalahnya. Gak Arab ni pokok kita tak leh, cuma tak kenal huruf. Sebab tu saya kata molek kalau boleh belajar bahasa Arab tu comel benar lah.
Banyak manfaat dia. Kalau dia sebenarnya Atlas ni dia boleh beli pun, dia ada jual, cuma kena order melalui online pun boleh. Di Darul Kausar tu lengkap lah qamus ni. Rasa ketiga-tiga ada di Maktabah Darul Kausar itu. Duluan ada rujuk situ ya, bila zaman internet ni dia sudah buat bentuk PDF lagi mudah. Lagi mudah kan? Boleh lihat situ lah. Jadi pada perdamaian Hudaibiyah pada tahun kelima ataupun tahun ke-6, berdasarkan hadis yang sahih, jadi Nabi sempat menziarahi Al-Abwa ini. Beliau duduk dekat kubur ibunya. Tidak lama kemudian Nabi menangis, dan menyebabkan orang yang ada di sekitar Nabi pun turut menangis bila tengok Nabi menangis itu. Maka Nabi SAW bersabda, saya telah minta izin kepada Rabbku, yakni Tuhanku, untuk menziarahi kubur ibuku. Lalu Allah mengizinkannya. Kemudian aku minta izin untuk doa kebaikan untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Gempar molek hadis ni. Geger ulama lagu mana ni hadis paling sahih ni dalam bab ni. Nak minta Nabi nak doa ke ampun ni, Allah tak beri. Sahih ni. Tiba tengok Sahih Muslim. Hadis ni sahih. Lagu mana tu dah? Ini salah satu dalil bagi ulama yang mengatakan ibu bapa Nabi ni mati dalam keadaan tidak Islam. Tapi itu bukan pendapat majoriti ulama lah. Boleh kata majoriti ulama, dia kata tidak. Patut lagu mana ni hadis ni saya tu? Enggak dia? Jadi yang kata ayah ibu bapa Nabi tidak mati dalam keadaan kafir, makna dia kira sebagai ahlul fatrah menguzamai tu, mana ada Nabi lagi. Siapa dia nak mengajar agama betul? Kan ada sebut sama Muslim masa antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi pun, kalau kita ambil masa paling dekat pun 400 tahun lebih. Enggak nak tak boleh harap dah kita Injil tu enggak diubah sudah jadi berapa nuskah tu. Tapi kita kena ingatlah zaman Nabi ni masih ada lagi orang yang berpegang kepada ajaran tauhid tu. Tapi bukan keseluruhan tauhid, maknanya tidak sembah berhala. Semaya lagu mana tu tak tahulah betul ke tidak, tapi masih tidak sembah berhala ada lagi. Misalnya Waraqah, apa nama bin apa ni, Ammar ke, Ammar bin apa nama tu, dia biasa disebutlah. Tapi Waraqah tu salah seorang, tapi buat haji tu tak tahulah tepat ke tidak. Tapi kukuk mana pun masih lagi dia patuh kepada Allah yang Maha Esa, tak sembah berhala. Ada zaman Nabi pun. Tapi nak kata ajaran masih lagi betul seperti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, tu ulama tak boleh nak pastikan. Dan kebanyakan ulama kata tidaklah, sebab ajaran itu pun sudah rosak dah. Allah tidak niat untuk kekal. Tetapi dari sudut mentauhidkan Allah masih ada lagi. Sayyidina Abu Bakar misalnya tak sembah berhala tu, Sayyidina Ali tak sembah berhala aku tu. Baik, tak apalah. Enggak kita kata mak ayah Nabi ni sebelum tu lagi. Sayyidina Ali tak lahir lagi masa tu. Tu. Bukan Nabi pun tak sempat dengan ayah dia. Enggak dengan mak dia pun sekat 9 tahun ya. Lepas tu meninggal dunia. Lagu mana nak kira tu. Jadi majoriti kata dah banyak tu kalau ayat Quran, bercanggah ayat Quran walaupun hak ni sahih. Tapi jadi ulama hak tak terima ni dia kata tak sahih lah. Tak sahih tu kalau kita terima sahih dari sudut sanad pun mata dia bercanggah dengan Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata kami tidak azab satu-satu kaum sehingga kami hantar utusan. Utusan mana siapa? Tak ada utusan, ada Nabi masa tu. Kitab suci pun tak ada. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan, dan bagi saya pun itulah pendapat yang kuatnya. Makna zaman ini bukan isu Nabi, ayah Nabi saja, zaman tu. Zaman fatrah dia panggil. Dan dia ni adalah ahlul fatrah. Mana orang yang mana tak sampai maklumat kepada dia, nak sampai lagu mana, tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada kitab suci, sahkah ulama, tentu dah tak adanya. Tu dah tu pendapat yang kuatnya. Imam Suyuti tulis 2 buah kitab. Ayahnya ayah Nabi ni mati sebagai Muslim. Kalau kita tidak kata Muslim pun ahlul fatrah. Baik. Gitulah. Tapi ramai juga ulama kata tak suruh kecek lepas duduk dia sudahlah. Mungkin kita tak tahu pun. Tu baru kecek awak sakit hati ya.
Duduk dia. Sebab kalau nak kata hadis ni canggah Quran, lepas tu ada lagi hadis lain. Banyak kau lah. Sebab ada lagi dia sebenarnya hadis Muslim ni bukan setakat ni. Ada sebut nah ayah aku dari neraka. Ada sebut nah. Cerita ada seorang mayu jeri depan Nabi tak? Ayah dia dari neraka. Nabi kata, yalah aku pun sedih. Ayah aku dari neraka juga. Kan Nabi kata, sahih tu. Ni bagi ulama tak terima tu, dia kata tak sahih tu ada ilat dia lah. Ilat mula-mula sekali canggah Quran. Kalau kecuali awak boleh buktikan ada orang raya agama sebenar. Siapa dia nak jadi mubalik masa tu? Tak ada mubalik. Jadi kalau kita terima hadis dia akan bercanggah dengan ayat Quran tu. Tak boleh gitu. Jadi maknanya bagi ulama, majoriti ulama yang kata, dia kata hadis ni berilat. Mungkin enggak banyak hadis sahih, sanad sahih. Makna tak sahih. Ini salah satu. Dan dalam riwayat Muslim itu ni antara salah satu hadis yang ulama kritik. Dan hak tu rasanya ada terjemah ada hak Imam Suyuti. Buku ada terjemah ana pernah tengok tu. Ana tak ada, cuma Arab tu ada. Hak Imam Suyuti tulis. Apa nama tak ingat dia. Masalikul Hunafa gitulah. Panjang juga, lebih kurang 7 8 9 perkataan. Tu. Tu dah Arab tu ada. Jadi ana baca tengok situ tu dia mari lali ialah sebab dia menyaku. Ni dia antara hadis-hadis kritik ni banyak dia mari. Dah ramai ulama lain. Tapi ulama terima hadis ni sahih bukan main-main. Mulla Ali Al-Qari terima. Tuan-tuan, lepas tu nak kata lagi mana? Dia kata kenapa jangan mata kita. Dan orang dia kata semata-mata sebab dia kata masalah syurga neraka ni bukan masalah keturunan. Ni nas ni. Tu. Tapi masalahnya orang kata lagu mana ayat Quran tadi? Allah kata kami tidak akan azab. Enggak neraka ni azab. Kami tidak akan azab kecuali ada mubalik. Rasul tu kira mubalik lah. Mubalik ni sebut rasul, nabi, ulama ada ke? Kalau ada, mesti ulama kita tahu. Dan mesti ada orang beriman. Mesti ada cerita tentang tu. Tak ada. Bahkan ulama sebut zaman tu zaman gelap. Zaman zulumat. Dan so kita kena anda terima tu lah. Tapi kuku mana pergilah. Ulama hok kata mati dekat tidak Islam pun dia kata bukan atas perasaan kita. Kita sayang nak Nabi sebab tu kita jadi ahlul hadis. Tapi dah nas kata gitu. Lepas tu dia ada perbincangan panjang lah. Kira 2 butir kitab rasanya dulu ada Maulana pernah buat khusus tajuk ni. Boleh tengok dalam internet lah. Cuba tengok lah. Anda pun tak sempat nak tengok. Baik. Cuma kalau kita rujuk dalam kitab-kitab hak buat kajian tentang sirah, misalnya Dr. Akram ke, dia terima sebagai sahih. Cuma dia tak sekata. Dia senyap, dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok saya esok dia tu. Tak mengamuk nak kata kita buat seberat juga nak kata tu. No. Wayuh ibu bapa Nabi masuk neraka dia boleh tekak lah nak kata gitu tu. Tapi lagu mana hadis? Sebab tu ulama kata serah pada Allah. Tapi hujah ahlul fatrah tu besar tu. Sebagai ahlul fatrah tu. Enggak ahlul fatrah sama kita ni, pada lagi ahlul fatrah. Hak duduk lalu hutan tu. Hak tak siapa maklumat tu. Ahlul fatrah tu. Hak duduk di hujung dunia ni. Kalau ulama kata ahlul fatrah ni kalau maklumat siapa, maklumat salah. Misalnya ada anda baca dari buku di Cina tu yang bawa agamanya Syiah. Di kawasan pendalaman di negeri Cina. Bahkan masjid dia ada gambar Khomeini. Jadi kalau siapa tak betul gitu, ahlul fatrah lagi tu. Ahlul fatrah lagi tu. Jadi kalau tak suwi berasa dia boleh tekak tu dia gitulah. Sebab ana baca pun tak kita nak kata gitu beratlah kita ni. Gitulah. Tapi kukuk mana pun ulama kata pun dia kata enggak ada nas. Tapi kukuk mana pun ulama kata gitu pun akhir sekali dia kata juga serah pada Allah. Dia akan kata gitu juga. Last sekali dia akan pergi situ juga. Tak mengamuk juga dia pun. Baik. Baik, cuba tengok lagi di sini. Dalam perjalanan itu di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah tu, mana antara tu lah, bukan di Mekah. Kalau mati Mekah kita tu boleh kira ni anak nak suruh mudah faham. Kalau mati Mekah boleh kira ada juga popok saudara. Jadi
Mana sedih tu boleh berkongsi dengan keluarga. Mana kalau katakanlah mak dia mati Mekah, ada juga adik-beradik ayah dah pok-pok saudara balik ayah tu, moga mak dia ni kira-kira Aminah dia pada Yathrib lah. Baik. Lepas tu bukan juga di Madinah. Kalau mati di Madinah ada juga saudara-saudara sebelah ibu, anak-anak sebelah ibu boleh kongsi kesedihan tu. Tiba-tiba mati, ini mati tengah antara kampung halaman ibu dengan kampung halaman ayah dia. Jadi Nabi terpaksa omongnya tahu, terpaksa tahan kesedihan. Mana kita kalau kita bahasa mana tak ada siapa nak gosok kepala kita kata nak tahu ni sedih Nabi kan? Kalau kita tengok kehidupan Nabi kan, teruklah Allah puji Nabi gitu. Sebab dia ada jati diri yang kuat, semangat yang kuat daripada kecil lagi. Jadi di situlah Aminah meninggal dunia. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kali. Dulu ayah sebelum lahir, orang kata ayah meninggal sebelum lahir lagi. Walaupun dia budak kecil pun dia tengok, dia gini lah kalau setengah-setengah kitab. Budak ni kan, dia tengok orang gosok kepala ayah dia. Orang tu nama ayah, dukun dia. Dia tak ada siapa nak buat gitu ke dia. Kecuali adanya tuk dia gitu. Tu dia tak serupa ke mana pun. Tak suruh ayah alah perasaan tu, duduk dengan tuk, duduk dengan pot dara. Tu. Selepas ni bila mati mak ni kira kali kedua jadi yatim piatu dah lah. Yang menimpa Rasulullah SAW setelah kehilangan ayah kandung. Tak ada mana, dia tak tahu rupa ayah dia. Nabi pun tak ajar doa khusus, semaya khusus supaya doa jumpa dengan ayah dalam mimpi pun Nabi tak ajar. Satu. Kalau ada ajar gitu itu karut. Bentuk keyatiman pada kali ini sangat memberi kesan, menggores luka yang sangat pedih lah dalam benak seorang anak kecil yang mana usianya pada waktu tu baru 9 tahun. Sedih benar. Dalam kondisi tidak ada orang yang mampu menghiburnya atau menjauhkannya daripada fenomena sedih ni, dia jauh dari pak saudara dia, tidak memiliki saudara kandung, tak ada adik-beradik. Peristiwa itu sangat menggores luka yang dalam lah dalam hati Nabi. Ni ana ubah sikit terjemah berdasar pada Arab dia. Selepas tu, jadi peristiwa itu memberi kesan kepada ungkapannya yang berbunyi. Jadi kata-kata hadis ni mengikut ulama salah satu kerana pengalaman Nabi tu. Apa Nabi kata? Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Dalam setengah riwayat lebih ringkas ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi kata, Nabi gerak-gerak kedua jari dia. Wa qala bi asbu'ai as-sabbabah wal wusta. Nabi kata, seperti terjemah itulah, saya akan bersama dalam syurga dengan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang buat baik pada anak yatim, tanggung kemaslahatan yatim, saya akan bersama dia dalam syurga. Maknanya syurga Firdaus lah. Masa dia kata gitu, dia buat gini. Sababah tu maknanya jari ni, jari telunjuk. Wusta tu jari tengah Nabi. Yang dekat mana aku dengan orang buat baik ke anak yatim. Ni lah Imam Nawawi hurah hadis ni. Imam Nawawi kata perbuatan kita tak kira dalam bentuk macam mana, asalkan ada saham kita untuk anak yatim, kita akan dapat hadis ni, kelebihan hadis ni. Kita duit ke 50 riyal sebulan, ataupun 10 riyal, ataupun riyal dengan kemampuan kita, ataupun kita pergi masuk kita makan ni. Kalau misalnya kalau di India tu guan kita Maulana, orang-orang miskin ni dia faham molek ni, bab-bab ni setengah-setengah tu lagi sebutir, 2 butir roti letak di kantin untuk pelajar-pelajar setiap hari. Maknanya kalau dia buat untuk keluarga dia 5 butir, dia lebih 2 tu ya, enggak 2 berapa sen yang kita kata tak apa, kemampuan dia. Jadi budak nak makan tu di samping orang lain. Tu jadi maknanya tak ada sebab lah kita kata saya tak boleh derma sebab susah. Dah boleh susah sikit. Seperti 2 butir roti, guru anak kata dia tengok perempuan tu lagi bawa dalam apa ni, dalam pisau gitulah, tolak dia letak di meja, dia khusus, dia ada sedia khusus untuk orang panggil makanan sabil tu, untuk siapa-siapa nak derma gitu ya. Hidup tidak kata tak habis dah, tak habis kita pun tak sih. Dia khusus, dia bajet khusus 2 butir setiap pagi. Tu baik. Jadi Imam Nawawi kata asal terlibat akan dapatlah kelebihan daripada hadis ni.
Jadi kata-kata ni bukan semata-mata wahyu, tetapi dia diucapkan hasil daripada pengalaman Nabi hidup sebatang kara tu. Hak tu mudah terjemahan. Ya. Ni orang panggil kesal daripada pengalaman hidup, keperitan hidup, maka keluarlah kata-kata. Kukuk mana pun tetap wahyu sebab hadis. Tetapi Nabi kata gini ni, dia berkait dengan kehidupan dia juga dulu. Mana terasa benar. Bila mana dia kisahnya berlatar belakang kepada ada seorang lelaki, dia mengadu pada Nabi, sedihlah hati dia. Makna dulu dia ada banyak buat salah. Dia sedih sebab dia ni baru je nak bertaubat, barulah buat baik. Maknanya lama dia hidup dalam keadaan melakukan maksiat. Nabi kata ke dia, buat baik pada anak yatim. Itu antara jalan pintas juga untuk kebaikan. Mana usap pada anak yatim tu isyarat kepada bawah tu dia ada buat tu. Nabi kata tak apalah, mujur dah taubat tu. Sekarang ni buat baik pada anak yatim. Kalau sebelum ni Ibnu Abbas kata buat baik pada ibu bapa. Itu besar juga tu. Ni anak yatim. Baik, cuba kita tengok. Dia ada sedikit huraian, dia buat sedikit huraian terhadap hadis ni. Apakah rahsia di sebalik Nabi suruh orang tu usap kepala anak yatim? Apa suruh gitu? Padahal kahwin ni ayat dia dulu hidup teruklah, bergeluman dengan maksiat. Nabi kata usaplah kepala anak yatim. Apa dia maksud dia? Jawapannya sangat jelas. Kerana anak yatim itu, cuba bayangkan, ini dia cuba buat satu sedikit koreksi secara ringkas bagaimana perasaan anak yatim. Cuba pergilah di Taman Sabariyah, pergi jumpa dengan penjaga kecek lagu mana. Ana pernah pergi, 2 kali juga ana pergi. Dia cerita, ada seorang ustazah tu, dia cerita pada ana lah, di situlah Taman Sabariyah, mana di Jalan Kalespor di situlah, tahulah kau kita ni. Jadi dia cerita kepada anak, dia kata ustaz, dia kata sebab gini masalah kita harus budak tina kecil, mari pergi apa hal kita pun sebuah salah Allah kan, budak kecil lah. Budak kecil kita pun pergi dia lah. Ustazah dia kata lagu ni lah ustaz, budak tak ada ibu bapa. Dia anggap orang ni serupa berlaku dengan ustaz dia, jaga dia. Mungkin dia kecil benar, budak tu tak pakai kain tudung lagi pun. Kita pun tengok, kita pun tak biasa kan. Jadi ustazah tu cerita lah, siapa ni memang jiwa dia ni, walaupun dia pakai cukup pun dia tetap nak dahaga tu. Orang panggil kasih sayang. Dia tengok, cuba tengok di sini awak bila dia tengok anak yatim, bila dia tengok teman-teman hak sebaya dengan dia bersama ayah-ayah mereka, sementara mereka tak ada orang yang berkecek dengan mereka, duduk bergurau dengan mereka, dan tak ada orang yang memberikan perhatian khusus pada mereka. Makannya mungkin cukup dah, pakai apa supaya orang lain dah. Kasih saya tu hot tu payah, kadang-kadang tak dapat tu anak yatim. Oleh kerana itu beliau berpesan melalui hadisnya ini untuk memelihara anak yatim yang sangat memerlukan perhatian dan perlindungan sosial itu. Dan sebagaimana yang saya telah katakan bahawa hadis Nabi ini merupakan satu pesanan yang ada kaitan dengan kesedihan Nabi sendiri, pengalaman Nabi sendiri, bukan semata-mata wahyu, tidak. Gitu maksud dia. Sebab tu Nabi SAW dalam riwayat lain Nabi kata kullil yatim abar rahim. Nabi kata kamu jadilah ibu bapa yang penyayang kepada anak yatim. Tak cukup kamu beri duit saja. Sebab tu Nabi Ibnu Umar, budak-budak anak yatim kecil-kecil dia pegang, dia cium, dia peluk, dia buat semangat dia gosok kepala. Kalau buat makan agak makan sekali, dalam hidangnya sekali dengan dia, seperti mana ayah buat pada anak kandung dia. Tu maksud Nabi, kullil yatim abar rahim. Jadilah kamu ibu bapa yang penyayang kepada anak yatim. Dia sumber keberkatan lah. Beginilah pesan Nabi SAW, mengingatkan kepada setiap Muslim untuk memberikan perhatian kepada anak yatim dari umat Islam yang ada di timur dan di barat. Mana hak dekat kita urus cara dekat, hak jauh cara jauh. Di antara mereka ada yang kehilangan ayah kandung, ada yang masih menyusu, ada yang tidak mempunyai pakaian dan tempat tinggal, ada yang tidak memiliki makanan dan minuman. Pelbagai keadaan itu. Kena ingat sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya dalam huraian hadis berkenaan anak yatim ni memang ulama bagi dua. Jadi hadis-hadis Nabi sebut berkenaan anak yatim ni, kita nak kira macam mana?
Sebab anak yatim ni kondisi dia tak sama. Sebab tu ulama bagi dua. Saat ada anak yatim tu, sama ada dia mati ayah ke atau mati kedua-dua ibu bapa ke, tapi dia kaya, anak jutawan. Kalau tak jutawan pun maknanya tak ada masalah. Dari segi keuangan, tempat tinggal, tak ada masalah. Lepas tu hak ni kun lil yatim abar rahim. Tu mana dari segi duit kamu tak payah beri dah dia. Rumah dia comel pada rumah kamu dah. Dia tak perlu dah dari segi keuangan. Yang naknya abar rahim. Abar rahim itu artinya ibu bapa yang penyayang. Makna bagaimana kita nak bagi kasih sayang pada dia dari sudut tu. Sebab dari segi maliyah, harta benda dia sudah cukup, bahkan lebih lah. Kadang-kadang keluarga dia ni pun urus dah harta dia. Makna setiap orang tu bila jumpa anak yatim, dia kena, tadilah kun abar rahim, kena jadi ibu bapa yang penyayang kepada anak yatim. Satu lagi anak yatim, hak paling yang menjadi tumpuan Nabi dalam hadis. Anak yatim yang bila mati ayah dia miskin. Anak yatim yang miskin, ayah dia tidak tinggalkan harta. Kalau mak dia terpaksa kerja, terabai kehidupan dia. Hak ni lah boleh jadi macam-macam lah. Anak hadapi sendiri siapa berzina, masa sekolah rendah lagi berzina, mengandung. Jadi tingkat atas 3 hak tina, hak lakinya SPM, nikah pura belah malam. Jadi pihak Majlis Agama Islam pun dia ada cara kih lagu ni dia segera sehari boleh nikah lalu. Tak apalah hak tu bapa jadi gitu tu. Hak tu bukan ayah mati, ayah tidak bertanggungjawab, cerai tinggal gitu, tak beri nafkah. Mak pula tak tahu bahawa ada peruntukan dalam undang-undang. Kih lagu tu kalau mahkamah itu ayah tu boleh ditangkap, tak beri. Dia tak tahu. Masyarakat pun tak cara. Jadi mak sebelum tu suri rumah terpaksa bekerja, pergi pagi, malam baru balik, terabailah anak tu. Akhir sekali mengandung anak tu. Itulah yang Nabi kata kun abar rahim lil yatim tu. Maknanya ke dia. Kalau kita baca buku Ibn Hazm, dia kata dosa habis orang sekitar tu. Hak tahu kis dia ni tapi tak cara, dosa habis. Masuk menteri, masuk okey ayat tok ngulu tok imi hak jenis tok ni no. Dia memang berdosa habis, jiran-jiran. Tak percaya tengok saya betul mudah. Sebab tu baik ajahlan ni lalu. Sebab itulah anda di Padang ni, anda ingat lagi dia saja nak berkongsi, ingat lagi. Cuma anda tak ingat dah muka budak ni. Tak tahulah macam mana. Hari tu kebetulan jumpa dalam usrah. Dia kata tolong anak, dia kata. Dia ceritalah ada ibu tunggal, anak ramah, dia kata. Tak ada jauh dia. Bagusnya budak, dia kata sebenarnya dia budak ni budak lagi sekolah menengah, dia pergi ke pejabat masyarakat lah, gaul ni kebajikan masyarakat, ada peruntukan padahal dia itu lagi, cuma dia tak erti nak urusan, dia ajak anak, kita tahu boleh pergi, dia buat urat sesapa-sesap, kita pergi pun sebentar, lepas tu dia urus muka sekapun dia. Tu besar pahala budak ni dengan anak tu. Jadi bila pergi ke bahagian kebajikan masyarakat, dia tahu lalu, tak payah ajar, dia nak maklumat dia mari ke rumah kawan dia, dia ambil, dia buat surat, dia buat report polis gini-gini, masuk mahkamah, pok dia kalau tak ui peruntukan sebenarnya gini, boleh ditangkap dan dia buat pemotong ketengah daripada akaun tu. Sesat, cuma mak dia ni mak dia pun dia ada peruntukan pula, bila dia jaga dia ada peruntukan untuk dia. Jadi kalau dia kerja sekarang hari pun tak apa dah, sekadar untuk makan dia. Tu moleknya sistem dalam negara kita ni bab tu. Tapi kadang-kadang perempuan dia tak tahu ada peruntukan tu. Dia kata pergi minta dah, dia tak sibui. Orang tak minta gitu. Orang ni bukan sepupu kita belakang. Sedap dah. Kalau bobok kita belakang lama dunia ni. Nak sedap hati malam-malam ni. Dia guna kuasa. Guna kuasa. Bila guna kuasa kan, hak tu boleh pergi sekali dengan bahagian kebajikan masyarakat, bawa sorak mahkamah ke apa. Tak ada naik mahkamah, baik ya. Cumanya mahkamah tentulah seorang ni buat apa, atas tuntut temat naik juga, hana tahunya, tapi sesat. Hak tadi anak kesian hana jadi juru nikah dia. Hak lelaki ni mak dia tak mari seorang abuk, dia mari seorang-seorang. Keluarga dia tak sih lah. Kadang-kadang orang kita ni dia tak erti nak bertindak. Sebenarnya bila berlaku situasi siapa tak tu, orang tak fikir dah dengan hak sebelum ni. Orang kira masa tu lah. Duk kira taksi apa dia, taksi belakang kita. Bila dah jadi, jatuh sore-sore mari. Nak buat ni. Tu anda nak ayatnya supaya tidak boleh nampak apa Nabi kata kullil yatim abar rahim tu. Inilah.
Sebab tu anda tengok budak perempuan tu puan kita jatuh air mata. Tuhan tidak uji kita dengan hal tu. Tuhan uji kita dengan kuat tidur. Siapa lepeh pala-pala. Tapi Allah uji ni lain. Tak serupa uji tu. Baik. Beginilah pesan Nabi SAW. Ya, seperti tadilah. Baik. Maka melalui pesanan Nabi itu, marilah kita renung kembali betapa tinggi darjat orang yang memelihara anak yatim untuk mendapatkan terapi kelembutan hati. Nak dapat layyinul qulub, ni hati yang lembut, salah satunya ni lah, jaga urus anak yatim. Dan untuk menyelamatkan anak-anak umat Islam dari serangan missionaries dan musuh-musuh Islam. Kalau Tok Guana juga, dia nak ambil kelebihan ni, dia sewa sebuah rumah tepi, dia masak pelebih dia jaga. Tak amal asal 3 orang. Lah ni pun tak amal. Asal tak siapa 10 orang. Bapa kita nak ambil banyak, kita tak mampu. Nak biar ada. Dia urus itu Z. Habis. Tu ya. Sebab tu bagi anak mudah kan. Bagi anak lah. Ni cadangnya. Sebab benda ni telah dibuat di satu tempat masa anak duduk di Selangor. Contoh kita di sini. Kalau boleh kita sewa sebuah rumah, cari anak yatim kampung kita 5-6 orang, kalau tak ada orang yang jaga, letak setempat kita urus semua, buat kita pakai masuk duit dalam tabung surat. Cari bahagian pengurusan. Nak menggunakan pahala kan? Kita nak bawa di hari akhirat temu Tuhan tu, buat gitu. Tak usah cari ramai 10 orang sudah pada sebuah rumah. Hak perempuan payah nak urus, cari lelaki saja. Perempuan orang lain pula. Kita nak buat semua sekali tak gerak, kaji tak gerak. Siapa kita? Tambah-tambah kaji jenis tak gerak. Kalau jenis gerak tu dia gerak lah. Tu. Jadi benda-benda gini kita kena ingat lah. Kita kena ingat. Kalau kita ni nak kelebihan ya. Nak kelebihan. Mudah ya. Anak pergi tengok. Dia kata hak ni khusus. Anak yatim ni yang diurus oleh surah. Surah bukan masjid. Jadi cara mana collection dia buat? Dia buat kutip pay. Jelas kutip pay tabur tu untuk anak yatim. Jadi siapa-siapa nak ambil kelebihan dalam hadis ni supaya terlibat dengan anak yatim, masuklah tabung cukup. Orang lain belakang dah urus. Kita jumpa PT 10 riyal ya sebulan tak apa dah. Gak seramai ni kalau 10 riyal berapa dah. Tak usah cari ramai. 5 orang tak apa dah. Cari sebuah rumah. Enggak melibatkan pengurusan gini-gini. Kita kira lah kos berapa. Tak usah lama. Cuba bayar kalau setiap tempat tu di kampung tu, mana anak yatim tak perlu tubik keluar, pakai duduk situ, duduk kampung dia. Boleh buat. Gabung yang tenang, tapi nak belajar, tapi kena ada tutup jaga lah. Kelihatan tengah ada tutup jaga. Oknum dia buat bagus. Jadi anak tengok, sebab anak tahu ni, sebab dia ada satu halaqah muslimat tu, dia kata ustaz dulu ya kita kumpul ni, kita pergi satu tempat ni, khusus tempat ni yatim di kampung sebelah tu, kampung sebelah tu. Jadi sesama anak kita tengok tu sebuah rumah saya, tapi tak apa dah untuk anak yatim kampung tu. Kau kampung lain fikir, kampung tu lah pula fikir. Tu. Tu cara dia. Tujuannya biar kita nak ambil kelebihan 10 riyal sebulan tak apa dah kita tak ada. Baik, cuba tengok seterusnya. Beliau Nabi diasuh oleh datuk dia Abdul Muttalib. Kemudian selepas kematian Abdul Muttalib diasuh pula oleh pak saudara dia Abu Talib. Ni kehidupan Nabi selepas ketiadaan kedua ibu bapa dia. Yang bertanggungjawab jaga dia adalah Abdul Muttalib. Baik. Rasulullah SAW bersama nenek datuk dia Abdul Muttalib setelah ibunya Aminah meninggal dunia. Jadi Abdul Muttalib ini sangat jaga Nabi. Saya sungguh dia per Nabi. Bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anak dia. Mana anak dia 10 orang jatuh tina tak kira lagi tu. Jatuh sahaja 10 orang. Hak tina ramai juga anak dia. Dia tak buat supaya dia buat ke cucu dia. Dia mendudukkannya dekat tempat duduk Abdul Muttalib. Ginilah maksud dia terjemah dia tak ada silap dhamir sikit. Dia Abdul Muttalib sebab dia pemimpin terbesarlah di Mekah pada waktu tu. Jadi kalau dia tempat di rumah dia, kalau di tempat mana-mana, orang akan sedia ke tempat khusus lah, hampar khusus maidani. Jadi masa Nabi kecil, Nabi pergi duduk situ. Biasanya orang lain tak duduk. Anak-anak orang lain dia pesan jangan duduk situ. Tu tempat tu ayah tu kira tu Abdul Muttalib. Nabi duduk jadi popok Daud dia nak eret Nabi. Abdul Muttalib kata jangan. Lahu makanatun. Cucu aku ni dia ada kedudukan masa akhir datang.
Tu. Lepas tu dia tak tepi dia semua. Jadi orang tengok pelik lah. Sebab Abdul Muttalib kata anak dia ni, dia pun tak tahu anak cucu dia jadi Nabi. Tapi lahu makanah, dia kata. Dia akan ada kedudukan. Abdul Muttalib sebagai seorang tokoh memiliki tempat duduk dekat dengan Kaabah. Di sini dia buat ni. Iaitu anak-anaknya duduk di sekitar tempat tu lah. Hamparan tu sambil menanti ayah dia datang, Abdul Muttalib ni. Tidak ada seorang pun di antara anak-anak dia duduk atas tempat khusus tu. Kita kata makan khusus lah ataupun pada permaidani khusus. Sebagai nak beri penghormatan kepada dia lah. Dia tu kita kalau dua rumah khusus ayah kita tak duduk nak tanya di meja makan tu. Kita kenal mana khusus ayah kita. Jadi tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih kecil datang dan duduk di atas tu. Jadi pok dara dia pun nak akak dia ni, lari dia, apa duduk sini tempat tu ayah ni, nak salah lagi itulah. Bila Abdul Muttalib tengok keadaan itu, dia kata biarkan saja. Ni terjemahan dia bahasa Arab ni, kadang-kadang ibnun tu dia guna untuk cucu, dia guna juga. Walaupun dia guna ibnun, sini dia terjemah secara harfiah. Anda terjemah biarkan saja cucu aku duduk situ, kerana dia akan menjadi orang besar ke datang. Lahu makanah. Biar dia layak dengan tempat itu. Lah ni memang tak lagi. Kemudian Abdul Muttalib mendudukkan Nabi bersamanya di atas hamparan khusus itu sambil mengusap punggungnya dengan tangannya. Maknanya dia buat bukan usap punggung sebenarnya. Nak duduk dia, kita nak hormat kan, kita sapu tempat duduk cucu dia, ataupun kalau itu punggung pun tapi sapu. Nampak tu orang tengok, tu orang telitah lah. Oi, saya nak cucu dia ni. Tu Abdul Muttalib ni. Sambil bergembira, mana cerialah muka dia dan menikmati apa yang dia lakukan. Banyak sebenarnya hadis kita tengok Abdul Muttalib bila dia tengok Nabi kan, muka dia jadi berseri, dia suka tengok. Dia kata cucu dia ni menyenangkan hati dia. Namun penjagaan itu tidak berlangsung lama juga, kerana setelah 2 tahun dia sempat jaga cucu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib meninggal dunia pula. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika usia Rasulullah 8 tahun, enggak 2 tahun kan dia tu. Baik, Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muttalib. Ni adik-beradik semua sepok lah kita kira ni dengan ayah dia. Abu Talib ni, ibu mereka adalah Fatimah binti Amr bin A'ith. Baik, jadi ibu mereka ni maksudnya isteri Abdul Muttalib lah, nama Fatimah binti Amr bin A'ith. Oleh kerana itu bila dah meninggal dah tok dia ni, maka sebelum tu lah, maknanya sebelum tu dia pesan kepada Abu Talib supaya kalau aku tak ada ni, mulah jaga ni Muhammad ni. Dia pesan kepada Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang miskin. Ni hadirat kena tanda ni tak betul ni. Ulama kata dok. Petapa kita baca dulu. Siapa dia Abu Talib ni coba ya. Nak kata miskin. Tak apalah kita baca dulu. Abu Talib adalah seorang yang miskin dan memiliki tanggungan yang banyak. Dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur bersamanya dan pergi bersamanya. Duduk dengan dia sama ni. Baik, tak apalah, sebelum kita baca tu anda nak sebut dulu. Dia cerita dia ni begini. Memang ada disebut Abu Talib miskin. Setara mana nak miskin tu? Siapa nak perah anak tak ada lepas duit, terpaksa serah pada orang lain jaga anak dia. Misalnya Sayyidina Ali tu, bila Nabi besar duduk dengan Nabi masa nikah Khadijah, Nabi je perah. Apa tu? Tak cukup piti. Lepas tu anak dia Ja'far tu bui pada Abbas, pak darah Nabi bui kepada adik-beradik dia lagu. Nak yang miskin Abu Talib. Jadi Nabi duduk dengan Sayyidina Ali duduk dengan Nabi. Ya ke? Miskin benar tu. Kapu kita ada miskin siapa wih kat orang. Payah nak jumpa tu. Payah nak jumpa. Ni gambar dia miskin benar. Padahal dia ada satu lembah tepat pada ragu. Miskin lagu tu. Syekh bin Abi Talib nama tepat tu. Pada ragu yang luas. Orang bila sebut pada ragu ni bukan ekor kambing. Sebab tu ulama kata dek. Jadi siapa dia mula-mula sebut Abu Talib miskin? Syiah.
Bapa tu dia nak sangat kita biar dia merosakkan sejarah dengan kata Abu Talib miskin sebab dia nak ejah supaya Sayyidina Ali pergi rumah Nabi. Bila miskin tu bui ke orang anak, seorang Ja'far bui kepada Abbas, Nabi apa ni Sayyidina Ali Nabi jaga. Nama Ali lah. Kebetulannya di rumah Nabi tu memang ada nama Ali. Ali tu Ali cucu dia. Ali bin Abil As'ar Rabi'. Dia pusing sejarah, Ali tu Ali bin Abi Talib. Nak suruh nampak kemuliaan Sayyidina Ali dipelihara oleh Nabi. Jadi Nabi ni bukan sekadar sepupu, bukan sekadar menantu, anak angkat. Lebih Sayyidina Ali. Padahal Ali tu cucu dia. Jahat si anak oleh buat bakar. Jahat sungguh. Dia ubah cerita. Panjang kalau nak sebut tu. Ni tengok ni. Tidak miskin Abu Talib ni. Abu Talib ni jaga hal ehwal Masjid Haram tu. Tugas dia. Gak dia ni anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Ketua kaum. Tak miskin. Tak nak sabar. Pok kita tak ngulu tak miskin. Cuba ya, tak ngulu mana? Awi kat anak. Dia ni bukan tak ngulu ni. Besar betul lagi jawatan dia ni. Abu Talib ni. Ketua kaum. Kira lah ketua kaum. Tengoklah kita. Tiba-tiba miskin. Miskin pula teruknya sampai terpaksa awi kat anak. Tak nak sabar ceritanya ni. Dia ada satu lembah dia sendiri. Pada ragu. Dia pada ragu itulah Nabi duduk bila Nabi di Pula 3 tahun. Duduk situ makan maknanya kambing boleh makan boleh gapo walaupun makanan tu tak cukup tapi maknanya kalau dia tidak duduk situ teruk lagi dia. Bila pergi duduk di tanah tu adalah kawasan air, ada kita tanah boleh bercucuk tanah walaupun tidak mewah. Siapa Nabi kata tak cukup makan aku pun jadi kuruh masa tu. Tapi lebih baik daripada duduk rumah. Jadi keluarga Rasulullah Bani Hashim hak terkesan dengan pemulawai itu pergi duduk setepak situ. Dia panggil Syekh bin Abi Talib. Ada satu lembah, satu kawasan pada ragu. Sebab tu masa ana mengaji dulu mana kata yang menipu parok pokoknya. Dia ubah sejarah. Anak ni maklumat ni masa kita sekolah menengah tu guru kata miskin Abu Talib ni. Tengok tu sejarah. Tapi ulama-ulama kita dia buat kajian. Ya Allah kau miskin. Banyak ketemu riwayat kata dia ni kaya. Ada binatang ternak ke banyak ketemu. Susu binatang pun perah sendiri. Miskin wan. Itulah dia hadirat. Tak apalah. Sesat dulu waktu tu. Sebab lepas ni kita akan jumpa lah cerita tentang Sayyidina Ali tu. Sesalah dulu ni. Saya akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana Abu Talib telah jaga Nabi SAW pada waktu kecil dan perlindungan yang diberikan oleh beliau pada waktu Nabi SAW. Nabi jadi Nabi dah masa tu. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Makna dia di bawah jaga Abu Talib 40 tahun lebih. Sama ada ketika dia betul-betul berada di bawah jaga ataupun selepas tu pun dia lah kira jaganya. Baik. Dan melawan kaum, dan Abu Talib dia sanggup lawan berdepan dengan kaum dia di Mekah kerana nak bela Nabi SAW. Sehinggalah dia meninggal dunia pada tahun ke-10 sebelum hijrah tu. Penjelasan tersebut datang tatkala membahas tentang wafatnya Abu Talib pada pembahasan yang ketiga dari fasa yang ketiga dari buku ni. Hak ni kita bincang akan datang lah. Akan datang ada perbincangan. Pada kesempatan itu kami akan memberikan komentar dan perbahasan lebih jauh lagi dalam masalah ini. Sebab tajuk ni lambat lagi. Lambat lagi. Selepas ni lah. Bukan kata lambat sangat selepas ni. Baik. Seterusnya. Rasulullah SAW mengembala kambing. Ni memang tak ada khilaf. Berlaku pada Rasulullah. Ketika umur belasan tahun. Jadi pembahasan perbincangan bahawasanya Rasulullah SAW pernah mengembala kambing bersama saudara sesuanya di perkampungan Bani Sa'd telah dijelaskan bila mana ada 2 malaikat yang datang dan membedah dada beliau. Ni pun ana sempat rujuk. Dr. Akram kata 2 kali juga nak dia sebut dia mari riwayat tu. Tapi kilah lah. Ada kata 5 kali, 4 kali macam-macam lah. Tapi Dr. Akram dia macam dia tarjih 2 tu. Ni di pesada Bani Sa'd dan ketika nak ambang Isra' dan Mi'raj itu. Ambang Isra' tu lah. Hak lain dia kata tak sah. Tak apalah, walaupun ada juga yang kata sah pun ada juga. Tu kilah. Tapi belah dada tu semua timur berlaku. Baik. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada nabi kecuali telah
tidak ada Nabi kecuali masing-masing ada pengalaman menjadi pengembala kambing. Mana semua Nabi ni ada. Ini salah satu madrasah untuk Nabi. Suka tadi madrasah nubuah ni adalah pelihara kambing. Nabi kata gitu. Maka para sahabat pun tanya, Rasulullah pun gitu juga ke? Bukan semua sahabat ni tahu latar belakang Nabi di Mekah ni. Sahabat-sahabat Madinah tak jelas. Kalau hidup bersama Sayyidina Abu Bakar, dia tahulah. Mengajak kecil main wah-gurah sekali, kita kata tak? Tu tak, wah-gurah sekali. Dia makna kawan sepermainan. Baik. Jadi ada sahabat tanya, engkau Rasulullah pelihara kambing juga ke? Sahabat tak tahu tu. Rasulullah kata, ya, saya telah mengembala dengan dibayar upah beberapa dinar. Ada bayar, boleh-boleh mana kerja lah dia ni untuk dapat apa ni itu dari penduduk Mekah. Mana dibayar upah pada saya? Nabi kerja. Ni ketika umur 11 tahun kan? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia kata, kami pada suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat bernama Marruz Zahran. Marruz Zahran ni laluan Zahran. Marruz ni laluan. Orang biasa tempat laluan masyarakat kawasan. Nama dia Zahran, dia panggil Marruz Zahran. Jadi kami memetik buah yang sudah matang dari pohon bernama Al-Arak. Nabi pun kata, pilihlah buah yang warna hitam. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami pun kata, wahai Rasulullah, seperti nampak kalau kita terjemah kata, nampak ke pesel ni biasa ni pelihara kambing ni. Sebab kalau nak uya ke kambing, orang cari buah warna gini, nampak ni ada pengalaman ni. Sebab kita tak ada pengalaman kak, nyawi makan belakang ke kambing, tak nak kembur perut kambing tu. Asalkan boleh sombak. Kamu nak ke dia kambing, ambil semua dia tu. Kena payah pucuk ubi kayu tak ke dia? Nanya. Mungkin bawa kereta tak tahu muda-muda kembur perut kambing makan tu. Jadi benda-benda gitu. Bila Nabi kata gitu, sahabat dia kata, Rasulullah ni nampak ada pengalaman pelihara kambing ni. Mana kalau kita kelireti cara kambing. Biasa tengok orang cara ayah baik ni ayah laga lah. Orang yang biasa tu kita terlihat kata ni biasa lah. Anda pergi nak tengok. Dia baca dulu, dia ada sekolah haya laga. Bukan sekolah buruk tu lain pula. Anak pergi tu haya laga 2-3 ribu. Kita kata mampu ni nyanyi ni nak beli. Dia tak kira gitu, orang minat kira gitu, dia tak beli ayah sama. Cara dia urus haya beberapa bulan lagi nak tanding kan. Teruk dia buat. Cara dia bersih tekak nak sebunyi suara garau tu tak. Kita duk klik bokok. Dia royak lah kanan. Dia kata sisip balik, balung tinggi, dada naik gitu, patut warna nesang. Beberapa ciri-ciri ayah baik. Kita berenung lagu ni. Dekat aku meleh dan dalam perut kita kata tu. Ayatnya bagi orang pengalaman, lepas tu kita jumpa orang, kita tahu ni ayah baik dia. Ada orang kata tadi pelajar ayah kau. Kata dak, aku pergi ke sekolah dia. Tempat orang latihan sekolah madrasah ayah tu. Dia pelihara ayah. Dia latih situ ayah, mari Malaysia bawa mari. Kata sungguh dia baca. Ada dulu. Anak pergi tengok saja nak tahu kan. Nak tahu. Dia ada istilah-istilah ni gini. Jadi Rasulullah ni bila Rasulullah ambil kata, pilih buah wanita tu. Kau nak makan kami. Jadi sahabat dia kata, nampak pesel ada pengalaman pelihara kambing ni. Ni berlaku di cerita ni berlaku di Mekah, cumanya Nabi pelihara kambing di Madinah. Baik. Nabi kata iyalah. Semua Nabi ada terlibat pengalaman pelihara kambing. Semua Nabi. Akhirat ni kita bincang lah apa Nabi ni pelihara kambing. Apa dia hikmah Allah di sebalik tu. Kita bincang akhirat tu. Gitulah lebih kurangnya maksud kata-kata Nabi. Hikmah ataupun pelajaran yang boleh dipetik, saya ambil sedikit lah. Hikmah yang boleh diambil, maknanya kita kata kebijaksanaan. Apakah rahsia di sebalik kisah hidup Nabi? Hak setakat kita bincang dalam bab ni. Apa dia? Apa dia yang Allah nak bentuk Nabi? Proses pembentukan Nabi di sebalik kehidupan Nabi hak penuh dengan cabaran. Hikmah yang diambil dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Misalnya dia ambil sini hak mengembala kambing. Bab mengembala kambing saja. Baik, cuba kita tengok di sini. Yang pertamanya,
Pertama, kita cuba renunglah sejenak, berhenti sejenak mengenai pengembalaan kambing yang merupakan pekerjaan setiap Nabi. Seperti sabda Nabi, tidak ada Nabi yang tidak mengembala kambing. Baik, mengapa para Nabi menjadi pengembala kambing? Di sini kita berhenti sebentar. Sebelum kita nak bicara, kita nak tengok sikit dulu apa hikmat dia tu. Dia kata para Nabi menjadi pengembala kambing. Ya, kau gitu. Nah, itu timbul satu persoalan. Apa gitu? Mesti ada hikmat dia tu. Nak kau setiap Nabi pewa kambing, bawa tak pewa utah, pewa arnak kau. No. Apa dak? Tidak Nabi kata Nabi Isa, arnak aku suka kambing, Allah tu buta. Dia tak sebab buta, dia pergi buta dah. Tak, semua kambing belaka. Apa gitu? Mesti ada sesuatu di sebalik itu. Ibn Hajar rahimahullah kata, dia kata para ulama menyebutkan begini. Hikmat di sebalik pengembala kambing sebelum masa kenabian, maknanya sebelum jadi Nabi itu salah satu proses pendidikan Allah adalah pergi kambing. Adalah supaya para Nabi ini terbiasa mengurus kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa juga menangani permasalahan-permasalahan manusia bila dia jadi Nabi. Hak ni bukan nak ayatnya kambing lebih kurang manusia, tak. Ataupun manusia kesabaran, dia sudut kesabaran. Sebab kambing ni kan dia perlu kesabaran. Dia adalah masalah hak cerewet dia. Misalnya kalau dia beri pak-pak kaki nak mana, bergalu tekak tak. Tahu kita orang dia pada gagah kami, nyanyi kami tu. Padahal ada tu tak kena tu. Jadi perlu psikologi kat situ. Kalau kelari kat siapa hau tekak tu. Kami beri papak tu. No. Nak buat lagu mana? Tu. Tu kalau orang biasa pau kami boleh tahu lah tu. Ada cara, ada tak kena tu. Nah, ada tak kena. Ada cara dia. Masa anak pera tu anak akak gitu, nak berik nak buat kita. Kita akak buah lagu. Nah. Kita pondok buah lagu. Nak berik. Kita teruk. Tak ada nak mikir kita tu. Dia kakak ngari. Anak pera juga tu ayah anda bisa kau tahu kami. Ingat lagi, mampu ke habis. Pak anak mampu ya kemu buruk, ya kemu buruk. Ku itu layu habis tak jadi ya kemu berat dak orang kena tu. Kita mana? Tak ada pengalaman. Lepas tu beliau lain pula. Baru hidup molek. Boleh meleh tu. Mula-mula tak boleh meleh mampu. Jadi hak ni rupanya pada apa yang kita tahu kambing ni dia ada unsur sebagai kesabaran, dia ada di situ makna tu. Sifat diri tu. Jadi para nabi ni Allah latih dia ada pengalaman lah sebagai pengalaman kambing semenjak kecil. Para nabi, bukan nabi kita saja, supaya mereka menjadi pengembala manusia, supaya mereka dapat kawal manusia pada waktu mereka besar nanti, sebagaimana Musa dan Muhammad serta para nabi lainnya salawatullah alaihi wassalatu wassalam pada awal kehidupan mereka telah berhasil menjadi pengembala kambing yang baik agar mengambil pelajaran serta keberhasilan mengendalikan binatang ternak menuju supaya terbentuk jiwa tu. Kalau dia boleh uruh kambing, mesti ada tu orang panggil kemampuan untuk uruh manusia pula dalam mengajak, memperbaiki dan dakwah mereka tu. Hak paling besar ni kesabaran lah ulama kata. Lepas tu dia psikologi dia mikir nak buat lagu mana pun. Lepas tu dia orang panggil tanggungjawab nak jaga supaya kambing ni tidak dimakan oleh serigala, nak buat macam mana. Lepas tu bila malam nak duduk mana tempat suar. Jadi banyak mikir untuk supaya kambing tu tidak mati. Sebab kalau mati dia kena bayar. Mungkin dia urus kambing orang lain, kena jagalah. Mana kalau dia jaga molek diberi upah yang lumayan. Benda-benda gitu menyebabkan jadi banyak berfikir. Tu tujuan dia. Okey lah, bukan main-main tidur bersama kambing. Nabi tidur bersama kambing. Letak kat dia tidur pokok kambing. Selek mata tengok bila pula. Berapa kali semalam bila. Takutnya orang lari ke serigala. Tu naknya tanggungjawab tu. Nabi sebut sendiri tu. Aku tidur tengah-tengah tengok bintang ke apa, semua tu menjadi pendidikan belaka para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan bila dia baca ni tu kan bertitik air mata dia. Orang tua tu dia jenis jiwa gitu sikit. Anak adalah dalam majlis dia lepas ada cerita nabi kita tidak seperti kita. Kita ni mampu habis sikit nak cerada. Yang potong elektrik tak sabar langsung. Ngau bini anak orang kaya tu lelaki tak apa biasa mampu sama api. Yang potong sama relax dia. Habis ni tak boleh. Pokoknya ada. Kena potong elektrik. Orang ni tak biasa. Senang sama hidup. Nabi ni tak ada pelik. Bila susah dia retilah nak buat. Apa dia hidup gitu.
tak pelik. Lepas tu dia salah satunya sini dia tak buat ni. Anda tengok salah satunya sebab kambing ni Allah buat rupanya kambing dia perangai tak serupa. Perangai tak serupa kambing hak ni gini dia tak serupa kambing sendiri. Jadi menyebabkan banyak fikir. Bila urus manusia pun gitulah juga. Kayak ulama kata pembahagian besar masyarakat Madinah kepada pak ni. Orang Islam, orang munafik, popok Yahudi, 3 di situ. Lepas tu orang-orang ni hak mu'allaf. Hak baru-baru masuk Islam. Perangai teruk tu setengah-setengah tu. Hak bagi Mekah dah ni, hak muhajir ni tak apa beres, dah sesat dah apa tu. Hak baru-baru masuk Islam, hak kecil dalam masjid. Kecil dalam masjid. Tu orang Islam. Nak ayatnya penduduk di kehidupan lagu mana tahu sebelum ni. Kita ni tak ada orang baru masuk Islam, kecil dalam jambat dah. Setara tu nak ayatnya. Jadi Nabi relax lah. Bahkan sahabat dia kadang-kadang tak kerti nak bertindak. Pakat nak tekan kot. Nabi kata jangan. Kalau Muhammad dia ke habisnya nyeceh lagi. Biar dia kecil puas situ. Bila dia pergi sesat dia kecil ambil air uhai sabludi. Mana hilal lah. Tu dari segi fiqh, dari segi banyak tubik tajuk dalam agama. Hadis tu. Tajuk fiqh, tajuk pengurusan manusia, tajuk klasifikasikan manusia, berapa jenis manusia. Banyak psikologi hadis tu masuk hadis psikologi. Banyak pula ulama bincang. Gitulah. Baik, kita cuba ambil sikit lagi. Okay. Agar sang da'i, sebab Nabi-Nabi semua da'i, Nabi ni semua da'i, walaupun da'i peringkat kecil atau peringkat besar. Kalau Nabi tu da'i peringkat keluarga dia, peringkat masyarakat dia. Kalau Rasul lebih besar lagi. Boleh selesa dalam dakwah. Mana dia boleh menguruskan dakwah dengan baik. Sebab apa? Pengalaman duduk belah kambing tu, dia sudah ada jati diri, ada kekuatan diri. Orang Kelantan panggil sudah kerah panah. Bukan kerah lain. Kerah ni tolu. Ni kerah panah tu. Dari segi psikologi, sebab ulama kata susah ni psikologi ya. Ulama kata susah psikologi. Setengah orang sikit susah dah, setengah orang tak. Setengah orang kena penjara. Tu Said Qutb tu duduk dalam penjara kemain hebat tu. Hamka tulis duduk dalam penjara, tidak kata duduk sedih tak udah kata rupanya Allah nak suruh dia sudah tafsir Azhar tu, masuk penjara duduk 2 masa sibuk. Tu mikir orang hebat ni. Sebab Said Qutb hari-hari dia akan digantung tu, dia boleh bersyair tak terganggu minda dia. Berat kalau kita tak kecek tak putih dah. Dia tak boleh bersyair lagi. Orang buat nasyid boleh pitih banyak mana syair dia mati. Tu nak ayatnya. Jadi psikologi ya. Jadi perlu memiliki seorang da'i ni untuk supaya teratur, selesa, berjaya dalam dakwah dia. Dia perlu memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesinambungan dan praktik kehidupan menghadapi manusia pelbagai bentuk secara langsung. Dia kena erti tu. Nabi dapat pendidikan ni melalui proses kehidupan secara tidak langsung. Dia boleh situ. Gitulah. Lepas tu banyak lagi perkara lain dia sebut selepas ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.